Saya membayangkan kita ada tabungan yang tertentu. Yep. Dan untuk tahun hadapan, kerajaan tidak memperkenalkan cukai baru, melainkan peningkatan tertentu hanya 2% dalam perkhidmatan untuk subjek yang tertentu pula. Tetapi kita boleh menjanjikan belanja yang lebih besar tanpa ada sumber baru. Doktor menimbulkan penjimatan dan itu bukan hanya melibatkan kementerian ini. Beberapa kementerian saya temu bual juga begitu. Kita boleh memberi lebih hanya kerana penjimatan. Dan saya timbulkan pada doktor tadi, bagaimana penjimatan itu boleh buat sekarang. Dan dahulu tidak timbul bila saya temu bual. We have extra, so now we can give it back to rakyat. Saya nak minta doktor bagi gambarannya di belakang tabir. Macam the making of jugalah ni kan. Tadi kita dah dengar bagaimana Perdana Menteri menyebut tentang ketirisan. Okay. So ini juga satu subjek penting bagi saya, di mana memang sejak awal lagi bila kerajaan baru ini mengambil alih, ini adalah di antara perkara yang ditekankan oleh Perdana Menteri. Dan kita di peringkat pelaksana, khususnya di peringkat kementerian, memang kita melihat di manakah ruang-ruang yang kita boleh mengurangkan ketirisan. Satu tadi penjimatan dan keduanya ketirisan. Okay. So ketirisan ini it needs a willpower to do that lah. Jadi bagi saya alhamdulillah, dan saya juga teringat yang Perdana Menteri pernah berkata sepanjang beberapa bulan masa di pertengahan pengambilan alih kerajaan baru, tidak ada seorang pun menteri yang telah ditelitilah, maksudnya yang terlibat dengan masalah ketirisan lah, rasuah dan sebagainya. So I mean that is very good image lah for the new government, bahawa memang betul orang kata we walk the talk lah. Maksudnya kita tak nak ketirisan dan kita buktikan dengan yang tadi, dan alhamdulillah memang terbukti bahawa akibat daripada itu kita dapat menaikkan jumlah ataupun bajet yang diberikan kepada kementerian walaupun tanpa sumber baru. Ada satu lagi perkara yang saya nak sebut, Syed, which is I think di Kementerian Kesihatan Malaysia, apa yang kita tengok juga adalah tentang the new business model ni. Ini penting ya. Sebab bagi saya contoh kalau kita cerita pasal ambulans tadi So ambulans dan banyak juga procurement yang kita buat sebelum ni adalah ada panggil override purchase maksudnya kita beli dan kita lah sendiri yang menjaga, maintain dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat kepada the new business model ni, maksudnya, dan rata-rata I think di luar sana banyak juga sistem ini digunakan, bahawa kita tak perlu lagi beli, tetapi kita boleh buat lease to use. Maksudnya sewa, tapi sewa pun bukan untuk dimiliki, tapi sewa untuk kita menggunakan. Jadi yang maknanya kita itu lebih jimat, dan kita boleh menggunakan bajet itu untuk memperluaskan lagi penggunaannya. Contoh ambulans tadi, macam saya kata, kita beli yang 590 biji buah unit ambulans yang kita dapat untuk tahun ini, dan kita akan mula laksanakan pada tahun depan, beli dan hantarkan pada fasiliti yang memerlukan. Dan itu pun kita masih kekurangan lebih kurang 1,000 ambulans. Jadi apa yang kita nak buat? So kita nak kalau boleh semua klinik dapat ambulans baru mungkin, ataupun tambah bilangan ke. Jadi dengan cara beginilah yang kita boleh, maknanya dalam penjimatan, tapi kita memberi perkhidmatan yang terbaik. So this is one way. Begitu juga contohnya yang kita tengok pendigitalan. Kita nak mendigitaliskan perkhidmatan kesihatan. So untuk digitalisation ni, apa yang kita perlukan banyak? Satu, the cloud system. Kita sekarang cerita pasal cloud system, tak ada server dah. The cloud system. Kemudian dia perlukan juga kepada apa yang kita wifi internet. Kemudian internet, yang paling besar berbelanjaannya ialah on the device, komputer dan sebagainya. Tidak murah. Katalah sebiji komputer tu yang paling murah kita ada pun RM1,000 contoh, RM1,000 lebih. Jadi kalau satu hospital, inter-hospital saja, kita ada ED, Jabatan Kecemasan. Jabatan Kecemasan. Kita ada klinik, kita ada klinik pakar, kita ada ward, kita ada lab, kita ada macam-macam. Semua perlukan. So kalau kita kata kita nak digitalize, we need computers to all unit. Dia bukan murah. Jadi dengan cara sistem business model yang baru ini, maksudnya lease to use tadi, ada
banyak juga syarikat-syarikat di luar sana yang offer to this business model. Maksudnya dia berikan semua, kita cuma membeli perkhidmatan. Okey. Which is very good. Why not kita terima? Jadi this is where I think juga penjimatan, dan dari satu segi kita membuat again reformasi kepada sistem purchase procurement kita. So I think this is where kita kena tengok model-model baru ni di mana kita boleh sebenarnya dengan mungkin walaupun besar tapi masih lagi sebenarnya tak mencukupi, tapi kita boleh mengoptimumkan perkhidmatan dengan bajet yang sebegitu. Doktor, dalam kacamata awam, option pilihan di antara membeli terus, direct procure, outright purchase, berbanding dengan sewa ni, umumnya akan mudah mengatakan bahawa sewa ini 1,000, beli mungkin bulanan 500. So mereka at the surface, di peringkat atas dia akan kata sebenarnya menyewa lebih mahal. So bagaimana logik bahawa model baru ini memberikan penjimatan? Bagaimana kita boleh jelaskan ini? Baik. Macam saya kata tadi, untuk membeli. So dia sebenarnya orang tak lihat kalau kita beli itu, kemudian kita kena maintain. Ada kos tidak langsung. Ada kos tidak langsung. Kemudian kalau kita membeli, contohnya tak satu-satu barangan itu dia bukan kekal selamanya. So dia kekal, dia boleh kita guna macam kita beli kereta pun 5 tahun kan. Lepas tu dah mulalah rosak. Sama juga komputer. Peralatan yang lain. Canggih macam mana pun dia ada jangka hayat dia. So habis jangka hayat dia, kita kena buat apa? Sementara nak tunggu jangka hayat, kita kena maintain. Selepas habis jangka hayat, kena lupus. Lupus pun bukan ada kos. Ada kos juga. So kalau kita ambil the total, so sebenarnya dia lebih menjimatkan. Lebih mahal kalau kita outright purchase. So lebih jimat. Sebab kalau rosak, kalau kita ambil model yang tadi tu, kalau rosak, mereka lah, the company ataupun yang bertanggungjawab tu yang akan take charge lah untuk maintain dan sebagainya. So kalau dah lupus pun, dia akan ganti yang baru. So cuma kita bayar kepada dia lah perkhidmatan. Mungkin dalam konteks ini, contoh yang dekat dengan realiti rakyat adalah melihat bahawa penggunaan kenderaan, kereta khususnya, juga hari ini tidak perlu beli. Sudah ada model langganan, subscription ini. Jadi ini juga yang sudah mula dilihat oleh kementerian ini.